Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami iaitu kumpulan 8 terdiri daripada Chaubin, Wisaya, Scott, Ginny, Kaisin dan saya, Haodong. Tajuk penyampaian kami pada hari ini adalah perubatan Cina kuno. Topik pertama iaitu latar belakang. Falsafah ubatan Cina tradisional terutama berpengaruh dari ajaran Taoisme, Buddha dan Neo-Confucianisme. Ini mencerminkan kepercayaan Cina kuno zaman itu bahawa kehidupan dan aktiviti manusia individu mempunyai hubungan erat dengan persekitaran dan pada semua tahap. Jalan pemikiran ini sangat mirip dengan sekolah cawan Yunani kuno yang sangat percaya bahawa penyakit yang adalah kejadian yang berlaku dalam konteks kehidupan pesakit. Seterusnya, teori asas dan model badan. Perubatan Cina tradisional diasaskan pada konsep falsafah bahawa badan manusia merupakan sesuatu alam kecil dengan suatu muatan sistem hubungan antara yang lengkap dan canggih. Biasanya, sistem ini berfungsi dalam keadaan seimbang untuk mengekalkan fungsi kesehatan badan manusia. Keseimbangan yin dan yang dianggap dengan qi, darah, jin, cecair tubuh, pusing, perasaan, nyawa atau mambang. Perubatan tradisional Cina mempunyai sebuah model badan unik secara terkenal berkenaan dengan sistem meridian. Tidak seperti model anatomi barat yang membahagikan badan fizikal ke dalam bahagian-bahagian. Model Cina lebih berkenaan dengan fungsi. Sebagai contoh, limpa bukan sesuatu keping khusus tadi saja dalam pengajaran perubatan tradisional Cina, tetapi dua aspek fungsi, iaitu berkaitan dengan perubahan dan pengangkutan dalam badan dan fungsi akal pemikiran dan pelajaran. Perubatan Cina kuno. Cina kuno ialah dianggap sebagai perawatan tradisional Cina kerana cenderung memberikan perhatian khusus untuk mengembalikan keseimbangan tenaga tubuh dan kesihatan rohani, yang mana ia lebih efektif untuk kesihatan daripada mengobati penyakit, seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Perubatan kuno Cina boleh diminum atau dimakan. Contoh astragalus dan lingzi. Untuk astragalus, ia digunakan dalam perubatan herba tradisional Cina dengan kombinasi ramuan lain dan akar. Astragalus adalah bahagian utama kerana ia dapat menyediakan tujuan perawatan kesihatan. Ia boleh dibuat dalam bentuk serbuk atau kapsul. Astragalus juga mengandung antibakteria dan anti radang. Faedah mengambil astragalus adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah selesama, mampu menurunkan tekanan darah dan merawat diabetes. Susulan adalah lingzi. Ini dianggap jurus cendawan yang cenderung meningkatkan kesihatan dan umur panjang, dan penggunaan lingzi yang paling biasa disebut Ganoderma lucidum. Penampilan lingzi berwarna merah, berbentuk jingga dan jari seperti spora di bawah insang. Lingzi mempunyai rasa pahit sehingga tidak untuk memasak, digunakan untuk membuat ubat. Manfaat lingzi adalah membantu menurunkan kadar gula dalam darah, membantu melawan kegelisahan dan kemudian untuk meningkatkan kualiti kesihatan yang lebih baik dan meningkatkan sistem imun. Akupuntur merupakan sejenis sistem perawatan tradisional Cina yang memasukkan jarum halus di meridian badan untuk merawat pesakit. Perawatan ini tidak menyakitkan dan tidak menggunakan sebarang dada atau racun untuk merawat pesakit, dan ia amat berkesan. Akupuntur berfungsi dengan dua teori utama, iaitu teori yin yang dan teori wusing. Dalam akupuntur, meridian amat penting dan mesti dipelajari supaya dapat merawat pesakit. Meridian merupakan jalur yang digunakan qi untuk bergerak melintasi seluruh tubuh badan. Meridian juga digunakan untuk mengusir penyakit dengan teori yin yang. Sekarang saya ingin menerangkan jenis-jenis akupuntur. Salah satu jenis adalah akupuntur aku tekanan. Jenis ini dapat mengubati sakit kepala dan mual di pagi. Akupuntur badan merupakan jenis yang paling umum, dan akupuntur auricularis digunakan mengubati ketagihan alkohol atau merokok. Selain itu, jenis-jenis akupuntur juga termasuklah akupuntur auricular dan akupuntur elektro. Manfaat-manfaat akupuntur termasuklah membantu meringankan sakit kronik seperti sakit kepala, migrain, sakit punggung, leher, lutut, dan artritis. Selain itu, akupuntur juga dapat membantu pesakit insomnia, meningkatkan pemulihan kanser dan kesan kemoterapi. Kehilangan fungsi kognitif boleh dicegahkan, dan kesihatan wanita semasa kehamilan, kelahiran anak dan selepas bersalin juga dapat dijamin dengan akupuntur. Namun, akupuntur juga mempunyai kesan-kesan sampingan. Pesakit yang menjalani akupuntur mungkin mendapat kesan sampingannya seperti keletihan, kram, kekejangan otot, pening, pelepasan emosi dan kecederaan organ. Pesakit yang mempunyai keadaan kesihatan seperti gangguan perdarahan, hamil dan menggunakan perentak jantung tidak sesuai menjalani akupuntur kerana risiko komplikasi akupuntur dan kesan sampingan akan ditingkatkan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, rawatan akupuntur boleh didapat di tempat yang ditunjukkan di dalam slide. Terapi urut perubatan kuno Cina. Teori terapi urut kuno Cina boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertama, aliran tenaga meridian yang dikenali sebagai qi. Kedua, teori yin dan yang. Dan ketiga, wujing. Terapi urut Cina
urut kuno Cina digunakan untuk mengembalikan keseimbangan kepada badan dengan memberi tekanan ke titik-titik tertentu pada badan di mana tenaga mengalir. Oleh itu, kesihatan mental, emosi, rohani dan jasmani dianggap bertambah baik. Ia sering dilakukan oleh pengamal dengan menggunakan jari, lutut, siku dan kaki atau sebarang alatan sesuai pada titik-titik ini semasa pesakit berbaring di atas meja urut. Terdapat beberapa jenis terapi urut iaitu tuna, gua sha, Mitsubishi, bekam dan nadi periksa. Fokus tuna adalah emosi dan kesihatan fizikal dan secara langsung diterjemahkan sebagai menolak dan menahan yang merupakan teknik yang digunakan. Gua sha adalah urutan kuno Cina yang menggunakan batu yang dibuat daripada kuartza atau giok untuk meningkatkan ketegangan otot dan menggunakan teknik mengusut dan mengaruh. Mitsubishi adalah perubatan Cina kuno yang menggunakan pembakaran herba mahkot yang membantu penyembuhan badan. Dia dirawat secara tradisional untuk selsema. Bekam digunakan atas kulit untuk menghasilkan penyudut. Bekam dibuat daripada pelbagai bahan seperti kaca, bulu dan tembikar. Akhirnya, nadi periksa menggunakan kaedah 3 jari di mana jari telunjuk, jari tengah dan jari manis diletak di pergelangan tangan untuk mengesan nadi dari organ. Parameter yang digunakan adalah bergerak, laju, irama, gaya, suhu nadi, ketegangan dan konsistensi dinding urat. Kaedah terapi urut adalah mencegah atau rawatan mual dan muntah, pengurusan kesakitan, bara, arteritis, kemerangan atau kegelisahan. Tetapi sebelum menggunakan kaedah terapi, berhati-hatilah dengan kemungkinan hasil negatif seperti reaksi alehan, kulit terbakar, tanda sementara atau jangkitan, dan semasa hamil boleh menyebabkan kontraksi dan kelahiran prematur. Seterusnya, saya akan memperkenalkan senaman. Ia ialah senaman aerobik yang dilakukan pada intensiti rendah sederhana dan melibatkan penggabungan pergerakan fizikal, meditasi serta pengawalan kadar pernafasan. Lazimnya, pengamal membaik pulihkan tenaga qi dalam tubuh badan serta menumpukan tenaga tersebut di sternum dan peritoneum otak dengan berasaskan kadar pemulihan semula jadi seseorang individu. Yang pertama ialah Tai Chi. Senaman ini adalah sejenis seni mempertahankan diri kuno Cina yang berasaskan idea keseimbangan tenaga tunjang dalaman badan dan lembut. Senaman tersebut adalah berasaskan pergerakan badan, meditasi serta pernafasan yang berirama. Antara kebaikan Tai Chi adalah untuk meningkatkan kestabilan postur, mengurangkan kesakitan osteoporosis, memulihkan kegagalan jantung, dan memulihkan penyakit Parkinson. Yang kedua ialah Yi Jing Jing. Amalan tradisional klasik ini meliputi pergerakan lanjutan, lembut, dan pergerakan yang untuk menyegarkan anggota badan dan organ dalaman pengamalnya. Melalui Yi Jing Jing, kita boleh mengencangkan umur, meningkatkan daya pemikiran, mencegah penyakit sendi, dan memulihkan sistem saraf. Yang ketiga adalah Pa Tuan Jing. Latihan ini mengandungi berbagai konsep Tai Chi, tetapi bentuk adalah lebih asas berbanding dengan senaman Tai Chi. Ia menggunakan pergerakan bahagian luar badan untuk merangsangkan berbagai meridian dalam tubuh badan pengamalnya. Kebaikan Pa Tuan Jing termasuk menguatkan otot-otot perut, kaki dan lengan, meluruskan tulang belakang dan otot punggang, dan mengatur limpa dan perut. Saya akan menerangkan tentang terapi diet. Terdapat beberapa cara pengambilan makanan mengikut perubatan kuno Cina. Pertamanya, saya akan menerangkan tentang 5 sifat dan 5 rasa. Sifat suhu ialah sifat makanan dan ramuan menerangkan perubahan suhu yang menyebabkan dalam badan. Pemanasan makanan dapat membantu pergerakan darah, qi badan ke permukaan dan boleh menyebabkan kita berpeluh. Ini bergantung kepada cara makanan disediakan atau dimasak. Tanaman yang mengambil masa lebih lama untuk tubuh dianggap sebagai makanan yang lebih panas daripada yang tubuh dengan cepat. 5 rasa perubatan Cina adalah amat penting dalam terapi diet. Kita haruslah mengingatkan bahawa terlalu banyak rasa tertentu boleh menyebabkan sistem organ. Sebagai contohnya, makanan manis dapat membantu mengencangkan limpa atau perut dan meningkatkan fungsi pencernaan. Tetapi, terlalu banyak makanan manis akan menghadapi kelemahan. Konsep Yin dan Yang adalah pusat teori perubatan Cina dan menerangkan bagaimana kekuatan lawan dapat saling berhubung sambil hadir dalam semua perkara. Ini dapat dijelaskan dengan teori 5 elemen dan bagaimana ia menyediakan kerangka kerja untuk membantu kita membuat pilihan makanan yang paling bermanfaat bagi seseorang pada waktu tertentu. Unsur-unsur teori 5 adalah kayu, api, bumi, logam dan air. Elemen kayu adalah hempedu dan hati. Hati menempatkan jiwa, mengawal tendon, menyimpan darah dan bertanggungjawab untuk menjaga tenaga mengalir. Apabila tenaga terhalang, kemungkinan disebabkan oleh hati. Elemen kebakaran iaitu hati, intestin kecil. Hati menempatkan shen iaitu roh, mengatur darah, mempunyai rasa seperti fungsi deria dan menggembirakan ia kerana berkaitan dengan emosi. Usus kecil menyerap cair dan bertanggungjawab untuk mengangkut sampah.
Hati juga bertanggungjawab untuk berkomunikasi. Elemen bumi iaitu limfa dan perut. Limfa mengubah dan mengangkut makanan ke dalam makanan yang boleh menghasilkan darah dan mengawal otot. Bibir merah, lembab dan bertenaga menunjukkan limfa yang sihat. Ia juga bertanggungjawab menjaga darah di saluran darah. Oleh itu, lembab adalah tanda muda yang menunjukkan bahawa fungsi limfa lemah. Elemen logam iaitu usus besar dan paru-paru. Fungsi utama paru-paru adalah bernafas, mengatur metabolisme air dan turun dan menyebabkan qi ke seluruh badan. Usus besar mengeluarkan sisa dari badan dan menyerap air. Elemen air iaitu ginjal dan sendi kencing. Ginjal menyimpan jin yang menghabis akan menyebabkan penuaan dipercepat. Buah pinggang bertanggungjawab untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan. Daripada memadankan makanan dengan 4 kumpulan makanan seperti yang dilakukan di barat, diet timur menyelaraskan makanan dengan selera, tenaga, pergerakan dan musim. Inilah penyampaian kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Okay, I think it's fine now.